Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan sajalah apa yang ada pun. Kat ni saya tengok 10 orang je rasa ni. Kita teruskan saja mana yang ada. Okey, hari ni kita akan teruskan dengan bab 2, pembangunan produk, 2.1, penghasilan produk. Okey, 2.1.1 menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan kajian keperluan pelanggan dan projek brief. Okey, so sebelum kita nak hasilkan produk, kita kena buat kajian keperluan pelanggan pertama, dan yang kedua barulah kita buat projek brief. Kajian keperluan pelanggan ni dia lebih kurang sama macam borang soal selidik yang selalu kita isi. Kadang-kadang orang bagi link kan, okey sila isi borang soal selidik. Dia lebih kurang macam ni lah kajian keperluan pelanggan. Okey. Menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan kajian keperluan pelanggan dan projek brief. So kita tengok yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan penghasilan produk. Okey, penghasilan produk bermaksud aktiviti menghasilkan produk baru atau mengubah suai produk sedia ada. Okay, maksudnya kalau kita nak hasilkan produk tu, kita nak inventif ke, kita nak invent ataupun kita nak inovasi. Kalau invent ni cipta produk baru. Kalau kita ubah suai, maksudnya itu adalah inovasi. Dia daripada produk sedia ada, kita tambah baik dia menjadi berfungsi dengan lebih baik daripada produk sebelumnya. Okey, apa tujuan penghasilan produk? Untuk memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan pada masa kini dan akan datang dengan mengaplikasikan teknologi terkini dan moden. Okey, contoh kalau sebelum ni kita sapu rumah, kita pakai penyapu. Okey, kalau nak sapu kapet guna penyapu lidi. So, sekarang ni kita nak inovasi. Kita nak inovasi produk baharu yang lebih canggih, yang dapat mengaplikasikan teknologi terkini ataupun yang lebih moden. Okey, contoh apa yang boleh menggantikan penyapu biasa dengan penyapu lidi. Contoh sekarang ni ramai yang pakai vacuum. Okey, betul. Okey, ramai yang pakai vacuum. Lepas tu bila vacuum dah ada di pasaran pula yang ada yang wire panjang. Lepas tu kena heret dia punya macam roda dia tu kan. Okay, sekarang diinovasikan lagi. Vacuum sekarang dah ada jadi wireless ataupun wire cord. Betul tak? Kita charge dia, lepas tu kita boleh pakai anytime, anywhere yang kita nak bawa dia ke mana-mana kan. Itu maksudnya produk itu diinovasikan, ditambah baik mengikut perkembangan teknologi terkini dan moden. Itu tujuan penghasilan produk. Okay, terdapat beberapa langkah dalam proses penghasilan produk. Okay, kita tengok yang pertama, kena jalankan kajian keperluan pelanggan dahulu. Saya dah ulang banyak kali dah. Sebelum kita nak buat produk, kita kena tahu apa kehendak pelanggan. Sebab tu kita kena buat kajian keperluan pelanggan. Okay, seterusnya, bila kita dah tahu, kita dah dapat maklumat berdasarkan kajian keperluan pelanggan, kita jalankan pula penyelesaian masalah secara inventif. Okey, kemudian kita jalankan projek brief. Dan kemudian seterusnya perencanaan idea. Okey, lepas kita perencanaan idea, kita buat pula lakaran idea. Okey, lakaran idea ni biasanya kita tak buat satu saja lakaran. Dia mesti lebih daripada satu. Sama ada 2 lakaran, 3 atau 4. Okey, tapi selalunya saya suka suruh pelajar-pelajar, murid-murid buat lakaran sekurang-kurangnya ada 3 lakaran idea supaya dia berkembang sikit idea ni, ada perubahan lakaran idea 1, 2, 3. Okey, kemudian selepas lakaran idea dah pilih lakaran yang terbaik, barulah penghasilan model dilakukan. Maksudnya produk dihasilkan, dibina. Okey, bila produk dibina, ini wajib buat, iaitu pengujian dan penambahbaikan. Kita kena uji model ataupun produk tersebut. Uji model ataupun produk tersebut ada 2 jenis pengujian yang boleh dilakukan, sama ada pengujian di lapangan ataupun pengujian di makmal. Kita tengok
produk yang kita buat ni dia boleh berfungsi dengan baik ataupun tidak. Okey. So, selepas melakukan pengujian dan penambahbaikan, lepas tu kita kena buat analisa produk, barulah kita buat pendokumentasian. Okey, pendokumentasian. Pendokumentasian ni maksudnya kena buat laporan projek. Okey, sebenarnya itulah 8 langkah ni yang kena buat di dalam projek RBC tingkatan 3. Tapi disebabkan kekangan PDPR, kita belajar dulu dia punya proses-proses lah. Okey, terdapat beberapa kaedah untuk mendapatkan maklumat mengenai produk yang akan dihasilkan. Okey, ada 3 komponen, ada dua kaedah yang berkesan yang boleh kita gunakan untuk mendapatkan maklumat mengenai produk. Okey, yang pertama, kajian keperluan pelanggan. Yang kedua, project brief. Okey, dalam part 1, kita akan fokus dulu pada kajian keperluan pelanggan. Okey, di mana kajian keperluan pelanggan ini dia ada 3 komponen utama. Okey, 3 komponen utama iaitu bahagian yang pertama kita perlu dapatkan maklumat pelanggan dulu. Bahagian kedua, latar belakang produk, dan yang ketiga, penambahbaikan yang pelanggan mahukan. Okey, so nanti kita akan buat kita akan tengok 2 benda ya hari ini, iaitu kajian keperluan pelanggan dan project brief. Okey. Kita tengok dulu kajian keperluan pelanggan. Apa tujuan kajian keperluan pelanggan? Okey, untuk memastikan keperluan dan kehendak pelanggan dipenuhi dan menghasilkan idea reka bentuk yang dapat meyakinkan pelanggan dan memastikan idea reka bentuk produk yang akan dihasilkan mengandungi kriteria yang pelanggan perlukan. Saya nak tanya tadi, suara saya jelas tak? Saya lupalah nak dekatkan mic. Jelas. Jelas lagi nyata. Okey, sekarang lagi jelas lah. Ya. Okey. Apa tadi? Okey, tujuan kajian keperluan pelanggan 3 lah. Memastikan keperluan dan kehendak pelanggan, menghasilkan idea reka bentuk yang pelanggan nak, memastikan idea reka bentuk produk yang akan dihasilkan mengandungi kriteria yang pelanggan perlukan. Okey, kita tengok kriteria dalam kajian keperluan pelanggan. Kajian keperluan pelanggan, dia seolah-olah, kan saya kata tadi, borang soal selidik kan. Okey, dia mesti ada 3 komponen utama, maklumat pelanggan, yang kedua, latar belakang produk, yang ketiga, penambahbaikan. Okay, untuk maklumat pelanggan, apa maklumat yang biasanya kita minta di dalam kajian tersebut? Okey, untuk menghasilkan produk yang tepat dan sesuai dengan pelanggan atau kumpulan sasaran. Contoh maklumat yang kita perlukan, jantina, umur dan pekerjaan. Okey, katakanlah kita nak buat bag jeans kan? Bag jeans, mestilah kita nak tahu kita nak fokuskan kepada kumpulan sasaran apa. Kita nak jantina lelaki, nak fokus kepada jantina lelaki ke perempuan, umur dalam lingkungan yang berapa dan apa pekerjaan bakal pelanggan kita. Okay, kemudian kita kena tahulah latar belakang produk sedia ada. Okay, contoh maklumat yang perlu diketahui tentang produk yang sedang digunakan. Okay, contoh tadi kalau kita target kita nak bagi kajian keperluan pelanggan ni diisi oleh contoh Ustazah Saudah. Okay, Ustazah Saudah, kita nak tahu apa produk sedia ada yang biasa dia gunakan sebelum kita nak buat produk bag jean ni. Contoh dia bagi tahu dia suka pakai bag silang yang diperbuat daripada material kalis air, yang ada banyak zip, yang ada banyak zip, senang dia nak letak kunci ke, marker pen ke, semua nak tulis dalam tu. Itu contoh. Okay, contoh So, nak tahu juga apa jenama, apa kegunaan beg yang selalu dipakai, apa kebaikan dan kelemahan beg yang sedang dia pakai sekarang. So, bila kita tahu tu, kita boleh tambah baik dalam produk yang kita nak buat nanti. Okay, kemudian bahagian C, penambahbaikan, untuk mendapatkan maklumat tentang pandangan pelanggan terhadap produk sedia ada. So, kita nak tahulah apa pandangan Ustazah Saudah tentang beg yang dia pakai sekarang. Ada tak kelemahan yang dia rasa pada beg yang sedia ada dia pakai sekarang? Apa penambahbaikan yang dia harapkan daripada kita? Okay, jelas sekarang ni? Jelas.
Okay, ya. Okay, ini adalah contoh borang kajian keperluan pelanggan. Dalam buku teks pun ada, buku teks RBT tingkatan 3, muka surat 40. Okay, muka surat 40 nah. Nanti kalau ada buku teks dekat sebelah, bolehlah buka muka surat 40. Sambil-sambil tengok. Okay, kemudian kita akan tengok bagaimana membuat penyelesaian masalah secara inventif. Ini adalah langkah yang kedua di dalam pelaksanaan penghasilan produk. Okay, penyelesaian masalah inventif boleh diaplikasikan untuk membuat penambahbaikan bagi mengatasi kelemahan produk sedia ada berdasarkan maklum balas pelanggan dalam borang kajian pelanggan tadi. Okay, penyelesaian ni lebih sistematik di mana masalah dan penyelesaiannya dikenapasti terlebih dahulu. Okay, kita yang penting, yang paling utama sekali, kena pasti masalah. Bila dah tahu punca masalah, barulah kita boleh selesaikan masalah. Sama lah kalau macam kita ada masalah peribadi kan, kita kena pasti dulu punca masalah tu. Kalau tak tahu apa punca, kata aku ada masalah, tu tak tahu masalah apa, macam mana nak selesai, betul tak? Okay. Seterusnya, proses diulang beberapa kali untuk mendapatkan keputusan yang paling baik. Maksudnya, kenapa proses ini perlu diulang beberapa kali? Supaya bila kita buat penambahbaikan tu, dia tak memberikan kesan sampingan yang agak besar. Okay. Kalau boleh, kita nak buat produk yang dia punya mungkin dia akan ada kesan sampingan, tapi kesan sampingan itu hanya minor saja. Maksudnya tak menyusahkan orang, tak menyusahkan pelanggan. Okay. So, ini adalah carta alir bagaimana melaksanakan proses penyelesaian masalah inventif. Yang pertama, kenal pasti masalah inventif. Yang kedua, membina model fungsi dengan garisan interaksi. Okay. Yang ketiga, buat analisis berantai punca kesan. Yang keempat, tentukan jenis percanggahan fizikal. Keenam, pilih prinsip inventif yang sesuai. Dan yang terakhir, hasilkan cadangan penyelesaian masalah dalam bentuk lakaran. Okay. Kita dah kenal pasti masalah, kita dah buat semua. So, akhir sekali kita cadangkan macam mana nak selesaikan masalah Ustazah Saudah tadi dalam bentuk lakaran. Okay. Ini contoh kalau kita nak buat penggilap kasut. Okay. Ini adalah penggilap kasut bagi produk sedia ada yang sudah ada di pasaran. Di mana ini adalah contoh model fungsi bagi penggilap kasut tersebut. Okay, tingkatan 2 ada belajar pasal model fungsi ni. Kalau ingat lagi lah. Okay, di mana kita biasanya akan mula dengan tangan memegang pemegang berus. Pemegang berus memegang rongga, rongga memegang gam, gam memegang berus, berus memegang krim kasut, berus juga menggerakkan habuk, krim kasut menyingkir habuk, kemudian krim kasut menyingkir air, dan kasut memegang habuk dan memegang air. So yang dalam bulatan merah ni maksudnya ini adalah punca masalah lah. Punca masalah. Okay, so dia mengakibatkan kasut kotor dan kasut basah. Okay. Seterusnya. Kita lihat contoh analisis berantai punca kesan. Ini sebenarnya ada dalam buku teks. Kalau nak rujuk buku teks pun boleh. Okey, contoh Contoh, kasut masih tidak berkilat selepas digilap. Mengapa? Okey, air dan habuk masih melekat pada kasut. Mengapa? Okey, krim kasut tidak tersebar sekata. Mengapa? Krim kasut tu maksudnya kiwi kan? Kiwi. Okey, tekanan ketika menggilap tidak seragam. Mengapa? Okay, daya yang digunakan untuk menggilap tidak seragam. Mengapa? Okay, mengejar masa dan tangan menjadi semakin lenguh. So maksudnya, kita kaji. Punca utama dia sebenarnya, pengguna mengejar masa. Dan bila dia guna berus kasut tu, tangan dia jadi lenguh. So macam mana kita nak atasi masalah dia supaya dia boleh menjimatkan masa dan bila dia nak menggilap kasut tu tangan dia tak lenguh.
Okay, so seterusnya ini adalah 2.1.1 part 2. Okay, saya terangkan sekali semua hari ni lah. Cakap ni okey tak? Laju sangat tak saya? Dah. Dah ah? Okay. Cepat habis, cepatlah kita boleh berehat tau. Okay, project brief. Project brief adalah salah satu topik yang pernah ditekankan di dalam RBT tingkatan 1. Ingat lagi tak? Sikit lah. Okay. Tak apalah, sikit pun jadilah. Okay, project brief adalah perbincangan awal antara pengurus projek dengan pelanggan. Pelanggan yang dia maksudkan ni bukanlah pelanggan yang akan beli dekat kedai-kedai tu. Ini adalah pelanggan yang akan macam mana? Kalau macam kan biasa tengok tak drama Melayu, biasanya mereka buat perbincangan urus projek, apa benda semua kan. Okay, dia mesti ada klien kan. Urus projek ada klien. Klien tu lah yang kita panggil pelanggan sekarang ni. Bukan customer, tapi dia adalah klien. Okay, idea reka bentuk produk daripada pelanggan diterjemah kepada bentuk lakaran atau contengan oleh pereka bentuk. Okay, kita tengok proses project brief. Yang pertama, penyelesaian masalah inventif. Kemudian kita buat project brief. Kemudian kita buat beberapa lakaran idea reka bentuk. Bila dah buat beberapa lakaran idea, barulah kita pilih lakaran terbaik dan itu adalah lakaran akhir. Buat lakaran akhir ni, maksudnya lakaran tu mestilah ada memenuhi kriteria yang diperlukan. Maksudnya kena ada elemen kena menyatakan elemen reka bentuk, kena menyatakan prinsip, menyatakan dia punya bahan-bahan ataupun material. Lepas tu dia punya dimensi. Dimensi tu maksudnya ukuran. Ukuran dia kena habaq kat klien. Macam ni, sekian-sekian. Okey. Ini adalah contoh borang project brief ada dalam buku teks RBT muka surat 44. Ada banyak perkara yang ditanyakan dalam borang project brief. Kalau dalam kajian keperluan pelanggan tadi, dia lebih simple. Dia ada 3 bahagian utama saja. Okay, tapi dalam borang project brief, dia lebih detail. Okay, dia lebih detail. Nanti boleh belik lah dalam buku teks kan. Saya tak mau ulas panjang-panjang. Ini contoh antara kriteria pertimbangan utama dia tanya dari segi fungsi, persembahan, kemudian tujuan pasaran, kuantiti, style ataupun gaya, kualiti, anggaran, kos per unit dan jangka masa bila projek tu dapat disiapkan. Okay, project brief ni tanya pada siapa? Dia bukan tanya pada customer, tapi dia tanya pada klien. Apa yang klien harapkan daripada pengurus projek tentang projek tersebut. Okay, maklumat bila dah siap dah borang project brief tu, maksudnya dah ada perbincangan awal antara pengurus projek dengan pelanggan. Kemudian maklumat dari project brief tersebut perlu disaring dan boleh ditunjukkan dalam bentuk sama ada jadual bermaklumat ataupun rajah bermaklumat. Okay. Ini adalah contoh aplikasi project brief dalam bentuk jadual, juga ada dalam buku teks. Muka surat 46. Okey, muka surat 46. Nanti boleh tengok sendiri, okey? Okey, aplikasi project brief dalam bentuk jadual ada dalam buku teks. Okey, itu saja untuk hari ni. Rasanya takat tu sajalah kelas kita untuk hari ni. So, sekejap lagi saya akan hantar link tugasan di dalam grup. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.